Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam hikayat fiqhiyah. Kitab ini besar, kisah-kisah ini dikumpul banyak. Kisah kita pada kali ini kisah yang ke-83, masih lagi berkisar tentang hukum iktikaf. Hukum orang yang sedang beriktikaf, boleh ke dia keluar dari masjid kerana keperluan? Nak pergi ke tandas, nak pergi makan, pergi ziarah orang sakit, solat jenazah, boleh ke tak boleh? Itu yang dibahaskan oleh para ulama Islam dalam bab ini. Baik para pelajar sekalian, tajuk kita ini, ulama Islam dalam bab ini. Tajuk kita ini diriwayatkan oleh cicit Nabi. Nama dia Ali ibnul Husain ibnu Ali. Tuan-tuan tanda sikit. Ali ibn Husain al-Husaini. Kalau cucu Nabi itu Al-Hasan dengan Al-Husain, dia ada alif lam. An Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Talib. Bunyi tu kan, nama dia tu bila bunyi Ali Abi Talib, kita nampaklah cucu Nabi. Radhiyallahu anhuma anna Safiyata zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu. Ali bin Husain mendengar cerita daripada nenek dia, nama Safiyah. Nenek, orang panggil nenek tiri lah, muka isteri Nabi, Ummul Mukminin. Nenek Safiyah, isteri Nabi radhiyallahu anha, menceritakan annaha ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazuruhu fi i'tikafihi. Safiyah pergi ziarah Nabi di tempat Nabi beriktikaf dalam masjid. Fatahad fil ashril awakhir min Ramadan. 10 akhir Ramadan Nabi i'tikaf. Salah satu daripada malam tu Safiyah pergi ziarah. Fatahaddatsat indahu sa'ah. Dia bercakap-cakap dengan Nabi beberapa ketika. Sa'ah di sini bukan makna 1 jam 60 minit yang kita faham. Sa'ah bermakna dia panggil istilah muddat minaz zaman. Mana beberapa ketika bercakap, mungkin dia pergi tanya khabar ataupun pergi hantar barang. Wallahu a'lam, yang penting dia kata dia pergi bercakap dengan Nabi. Thumma qamat tanqalib. Dia pun bangun nak balik ke bilik dia. Tuan-tuan jangan duk mikir dia balik ke banglo lah, ada hujrah ni bilik kecil. Pondok lah kalau kita nak balik ke pondok dia. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'aha yaqlibuha. Allahu akbar. Tengok Nabi. Nabi bangun mengiringi Safiyah untuk menghantarnya ke rumahnya. Karena waktu itu selepas Isya, malam dah gelap. Zaman tu bukan ada spotlight, bukan ada lampu cerah-cerah, gelap. Hatta iza balagat babal masjid inda babi Ummi Salamah. Nabi iring Safiyah pergi berdua sampai di dekat dengan pintu masjid, berdekatan dengan pintu bilik Ummu Salamah. Marra rajulani minal ansar. 2 orang ansar lalu. Selisih perjalanan. Fasallama ala Rasulillah. Mereka berdua bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dalam riwayat lain kata asra'a, selepas bagi salam mereka lantas pergi. Terus orang panggil pergi, tidak kata tunggu. Pergi langsung berjalan. Faqala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, ala rislikuma. Nabi kata, saudara yang berdua, tunggu, perlahan. La ta'jala, jangan cepat, tunggu. Innama hiya Safiyatu bintu Huyai. Perempuan ini, nih, yang berjalan dengan aku ni, Safiyah binti Huyai, isteri dia. Faqala, kata dua orang sahabat ni terkejut, Subhanallah, ya Rasulullah. Maknanya subhanallah, maknanya dia panggil ucapan orang terkejut. Subhanallah, wahai Rasulullah. Wa kabura alaihima, susah hati dua orang sahabat ini. Takut Nabi sangka mereka berdua su'uzan kepada Rasulullah. Kan Rasulullah berjalan dengan siapa malam-malam perempuan ni? Pelik ni. Tengok. Jadi maka Nabi nak potong pintu masuk syaitan. Nabi kata, ala rislikuma innama hiya Safiyah. Bini aku tu. Bila mereka ni terkejut dan menyatakan orang panggil susah hatilah mereka. Takkanlah kami nak sangka buruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita keluar satu sabda. Orang panggil bagi satu kaedah. Kaedah apa? Kaedah menyelamatkan ummah. Dengar ni tuan-tuan. Kaedah nak menyelamatkan ummah. Nabi kata apa? Inna syaitana yablughu minal insani mablagad dami. Dengar ni. Saudara, sesungguhnya syaitan masuk ke dalam jiwa anak Adam. Dalam riwayat lain kata, yajri minal insani majrad dam. Masuk nak menggoda manusia, mablagad dam, laluan lorong darah. Maksudnya syaitan tu masuk melalui darah, masuk dalam hati kita, kita pun terdetik, tak munasabah ni. Ustaz bawa siapa tu? Mula. Wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubiki bikum syai'a. Aku bimbang takut syaitan campak dalam hati kamu berdua suatu perasaan yang tidak baik. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, wal lafzu lil Bukhari. Jelas kepada kita kisah? Jelas. Alhamdulillah. Dilalatul hadis ini menunjukkan kepada apa? Jawaz khuruj al-mu'takif li tawni' zaujatihi. Hadis ini menunjukkan harus bagi orang yang sedang beriktikaf keluar sekejap dari tempat iktikaf dia kerana keperluan hajat. Nabi kita keluar sekejap kerana Safiyah nak balik seorang-seorang ke bilik dia dalam keadaan gelap, tidak sesuai kita biarkan seorang perempuan berjalan seorang diri. Itu maslahah. Mana kalau tengah hari boleh je pergi. Kita tengah ada iktikaf, tak payahlah romantis sangat, tapi maslahahnya untuk keselamatan. Yang pertama. Dilalah yang kedua, dalam bab ini tajuk ini sesuai. Cuma saya tambah satu lagi untuk memperluaskan perbincangan. Hadis ini juga menunjukkan betapa kalau ada sesuatu yang mencurigakan, meragukan, kita kena jelas cepat-cepat supaya orang tidak menimbulkan spekulasi, menimbulkan keraguan kepada orang lain. Kita cepat tengok Nabi potong, Safiyah ni bukan orang lain. Cepat. Allahu Akbar. Kita pun kena cepat. Kalau ada kes apa-apa jaga. Siapa tu perempuan atas kereta tu? Jangan main malam-malam pula bawa perempuan. Kita kata ni anak saya. Mari ambil di asrama hostel, dia sakit, paksa kena ambil tengah malam. Contohnya. Kalau berjalan dengan mak dia tu nampak sangat tua, berjalan dengan anak ni nampak muda. Ini anak saya ni, ambil di hospital ke di hostel ke. Yang penting kena maklumkan supaya tidak menimbul kecurigaan. Baik, para pelajar sekalian, minal mawdu'atil lati tusar. Beberapa isu yang dibincangkan dalam tajuk ini. Yang pertama, rawi kisah, siapa dia? Sayyidina Ali
Ibnul Husain bin Ali bin Abi Talib Al-Hashimi, terkenal dengan nama Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin. Kenapa Ali ni digelar dengan nama Zainul Abidin? Maknanya perhiasan ahli-ahli ibadat. Lish, kenapa? Sebab terkenal sangat Sayyidina Ali ni dengan kuatnya ibadat dia sangat kuat. Allahu Akbar. Ibadat dia sangat kuat. Ummuhu Ummu Walad Farisiyah. Mak dia Ummu Walad, dari kalangan bangsa Parsi. Dia ni terkenal dengan min a'immati ahli sunnah wal jamaah, salah seorang daripada ulama ahli sunnah wal jamaah, wa syadidut tamassuk, seorang yang sangat kuat berpegang dengan kitab dan sunnah. Abidan zahidan, seorang ahli ibadat yang zuhud, suka bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Allah, banyak cerita dia ni. Kalau kita cerita dia, pada habis dia seorang je malam ni. Tak sempat nak pergi kepada orang lain. Ali Zainal Abidin. Baiklah para pelajar sekalian, kita cerita waktu lain lah cerita Sayyidina Ali ni, sebab menarik sangat cerita dia. Ali ni meriwayatkan hadis daripada ayah dia Al-Husain bin Ali dan pak saudara dia Al-Hasan bin Ali. Wa arsala an jaddihi, tapi dia irsal daripada tok nenek atuk dia Ali bin Abi Talib. Rawa'an Ibni Abbas wa Abi Hurairah wa Aisyah wa Safiyah, dalam kisah kita ni, dan ramai lagi orang lain. Wa rawa' anhu auladuhu, anak-anak dia orang alim, anak dia juga alim, meriwayatkan hadis daripada dia. Muhammad wa Zaid wa Abdullah wa Umar, dan lain lagi lah orang lain. Abu Salamah bin Abdurrahman, Taus. Abu Salamah dengan Taus ni kawan dia, orang semasa dengan dia. Zuhri, Abu Zinad, Hisham bin Urwah dan lain-lain lagi. Qala anhu Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad cerita tentang Ali. Dia kata ini Ali ni tabaqah yang kedua daripada ahli Madinah, siqatan ma'munan, seorang yang siqah, dipercayai, kathirul hadis, banyak meriwayat hadis, alian rafi'an wari'an, tinggi kedudukan, tinggi darjat dan wara'. Kata di Zuhri, ma ra'aitu Quraisyan afdala min Ali bin al-Husain. Masya Allah, aku tak tengok seorang Quraisy untuk zaman dia lah, orang yang lebih afdal daripada Ali Zainal Abidin. Wa kana ma'abi yauma qutil, dia bersama dengan ayah dia Al-Husain bin Ali di Karbala pada hari bapa dia dibunuh. Cumanya waktu tu dia sakit, dia tak pergi tempat peperangan tu. Fasalima, selamatlah dia. Kalau tidak, sekali dengan ayah dia lah. Wa an Ibni Uyainah, Sufyan bin Uyainah kata, hajja Ali bin al-Husain, dia pergi haji. Falamma ahrama wastawat bihi rahilatu isfarra launuhu. Bila dia pakai ihram, dia nak niat ihram, nak talbiyah, dia naik atas kenderaan dia, berubah pucat muka dia. Wantafada, nampak menggigil dia. Dia tak mampu nak bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Tak mampu. Mulut dia kelu nak kata, bukan tak pandai, tak boleh nak cakap. Kenapa? Faqila lahu, orang tanya, ya Ali, malaka la tulabbi, kenapa tuan tidak bertalbiyah? Dia kata, aku bimbang sebab apabila seorang itu bertalbiyah, kalau haji tidak diterima, malaikat akan jawab, la labbaika wa la sa'daik. Kita kata labbaik Allahumma labbaik, selamat datang ya Allah, aku datang. Malaikat jawab, bagi orang yang tak baik, malaikat kata la labbaik, tak payah selamat datang, tak payah datang pun tak apa. Tapi kita tak dengar aja. Jadi Ali kata, aku bimbang, takut kalau aku kata labbaik Allahumma labbaik, malaikat jawab la labbaik. Jadi jawab dia sahabat-sahabat dia, tuan kena kata talbiyah kita nak pergi haji ke ni? Falamma labba ghushiya alai Allahu akbar. Bila dia talbiyah labbaik Allahumma labbaik, pengsan dia.
Wasaqata min rahilatihi, jatuh dia daripada kenderaan dan dia pun sakit, bawa pada mati. Subhanallah. Ini tokoh-tokoh ulama yang kalau kita dengar cerita, kita pun tak tahu nak kata apa dah. Masya Allah. Ada riwayat lain kata, dia ni suka sedekah secara rahsia, sedekah secara rahsia. Apa macam rahsia? Malam-malam orang tidur, dia pikul gandum, pikul makanan, dia pergi letak di tangga orang pakai miskin. Yang saya hairannya, orang miskin ni tak ada satu malam nak tunggu siapa yang bawa makanan ni. Ya, kita sembunyi bawah tangga semalaman, tiba-tiba orang datang bawa campur makanan, kita pun ikut dia. Assalamualaikum, siapa tuan? Tak tanya. Pagi-pagi bangun, alhamdulillah, gandum ada, makanan ada, alhamdulillah. Bila Ali mati, Ali Zainal Abidin wafat, seminggu kedengaran banyak rumah kelaparan sebab tidak ada lagi makanan yang dihantar malam-malam. Bila orang siasat-siasat tengok, rupanya Syekh Ali inilah yang memikul barang-barang pergi hantar rumah orang. Tak ada siapa tahu. Allahu Akbar. Itu besar kelebihan. Bila orang mandi jenazah dia, ada di atas belakangnya ada begutu, kata orang, keras, bekas duduk mikul barang. Dia comel orangnya. Cucu Nabi, cici. Kita hari ni Masya Allah bagi gandum supik, bagi beras kapik, siapnya gambar prek. 5 kamera, 3 juru kamera datang ambil gambar. Kita kata Masya Allah, siapa nak ikut Ali Zainal Abidin, derma cara senyap-senyap pikul barang malam-malam. Masya Allah, tak apalah. Masing-masing ijtihad seperti yang kita dah sebut. Ali Zainal Abidin meninggal pada tahun 94. Umur dia sudah baru 58 tahun. Muda lagi. Masya Allah. Dufina fil Baqi'. Dikebumikan di Baqi'. Baik. Tuan kisah ini nama dia Safiyah. Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Ayah dia bapa Yahudi yang duk lawan Nabi di Madinah. Allahu Akbar. Duk lawan Nabi di Madinah siapa? Huyai bin Akhtab. Dia ni daripada zuriat Harun alaihissalam. Baru kita dengar. Duk dengar Musa dah. Sampai Ali Tadabbur tanya, ke mana Harun pergi? Sekali sebut, tak tenggelam terus. Harun ni ada anak. Tengok dia ni, Safiyah ni, mari daripada cucu Bani Israel melalui Nabi Harun. Waktu masih lagi Yahudi, dia telah berkahwin dengan Salam bin Abil Huqaib. Salam bin Abi Huqaib, bapa Yahudi juga. Kemudian bila Salam sudah tidak ada, diganti oleh adik dia Kinanah bin Abil Huqaib. Geng-geng Yahudi berlakon. Wa kana min syu'ara'il Yahud. Dua orang ni penyair, ahli sastrawan Yahudi. Faqutila Kinanah ni, suami dia dibunuh pada masa peperangan Khaybar. Khaybar ni tahun yang ke-7. Kena bunuh. Dan Safiyah telah ditawan, termasuk dalam tawanan perang. Setelah dibahagi-bahagi harta ghanimah, Safiyah ini jatuh ke saham Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Dihyah ni orang comel. Biasanya kalau malaikat mari, dia akan jumpa, dia akan berupa macam Dihyatul Kalbi. Malaikat ni dia rupa Dihyah. Jadi kalau orang tengok Dihyah masuk rumah Nabi tu, sahabat-sahabat tahu itu malaikat tu. Kalau kita tengok, kalau pergi Madinah, tuan-tuan pergi, lepas ziarah makam Nabi, keluar, tengok belah kiri, dia tulis Babu Jibril. Pintu Jibril. Itu Jibril selalu datang masuk ikut tu. Mari menghadap Nabi SAW. Orang bagi tahu, ya Rasulullah, Safiyah ketika itu umur dia baru 17 tahun. Tak sesuai dengan Dihyah ni, tak sesuai. Dia ni anak bangsawan Bani Quraizah dengan Bani Nadir, anak pembesar. Habis kami nampak Rasulullah kena ambil dia. Jangan bagi kepada sahabat. Semua sahabat tidak boleh diambil. Tidak sesuai dengan kedudukan dia tu.
Maka Nabi kita ambil dan diganti kepada Dahyah dengan 7 orang lain. Seorang dia diganti dengan 7. Nabi merdekakan Safiyah dan berkahwin setelah selesai daripada dia punya iddah. Maka wa kana itquha sadaquha. Merdeka dia tu sebagai mas kahwin. Maha nak merdeka seorang hamba ni bukannya murah. Kalau hamba hak taraf VIP pula lagi mahal. Maka Nabi jadikan sadaq, maknanya mas kahwin dia, merdeka dia. Alhamdulillah. Rezeki dia. Jadi orang Islam, jadi Ummul Mukminin sampai ke hari ini kita panggil Safiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardaha. Jadi orangnya keturunannya baik daripada anak cucu Nabi Harun. Jamal, comel orangnya, wadin, beragama, mantap Islam dia serta dia masuk Islam. Alhamdulillah. Safiyah bila berlaku kes, maklumlah isteri ramai ni adalah cerita-cerita tu kan. Jadi ada orang kata ya ibnat Yahud, bintul Yahud, anak Yahudi. Menangis Safiyah. Dia repot dengan Nabi. Nabi kata, kenapa Safiyah menangis? Dia kata, orang tu kata saya anak Yahudi lah Rasulullah. Nabi SAW kata, jangan menangis Safiyah. Enti min banatil anbiya. Kamu ni daripada keturunan Nabi Harun. Bani Israel. Mu jangan menangis. Mereka tu orang biasa. Mu cucu Nabi. Allahu Akbar. Bahagia Safiyah. Mas kahwin dia sangat berharga, iaitulah kahwin dengan Nabi. Dia juga menjadi cucu daripada keturunan Nabi. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ketika Nabi sakit, Safiyah bercakap dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kalaulah kesakitan Nabi itu bagi saya sanggup. Tak sanggup tengok Rasulullah sakit. Allahu Akbar. Sayang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, itu menunjukkan bahawa walaupun keluarga dia dibunuh, walaupun ditawan, walaupun tapi sesudah masuk Islam, Islam telah menghapuskan na'arat al-asabiyah, menghapuskan perasaan nak bela keluarga yang kafir setelah dia merasai ni'matul Islami wal iman. Alhamdulillah. Kalau orang lain tak ada nikmat Islam, mana mikir juga dah, dia ni bunuh keluarga aku ni, dia ni tangkap ayuh aku, dia mari. Baiklah para jemaah sekalian, dia mati tahun 50 dan dikebumikan di Baqi' bersama dengan isteri-isteri Nabi yang lain. Tuan-tuan kalau pergi ziarah kubur Baqi', saya dah ada dalam buku Madinah kita ni ada plan, ada peta kubur-kubur yang dikenali tu. Pergi tengok kubur isteri Nabi, kita masuk pintu besar sebelah kiri, dia letak 9 biji batu kecil-kecil besar ni ya. 9 batu itu tanda 9 orang isteri Nabi duduk di satu kawasan. Dekat-dekatnya kubur. Masya Allah. Baik, satu lagi nama yang disebut iaitu Ummu Salamah. Kan Nabi kita jalan dengan Safiyah sampai ke pintu Ummu Salamah. Siapa dia Ummu Salamah? Ummu Salamah ni kita dah bincang banyak kali dah tentang hikayat dia di awal-awal dulu. Tapi kita ulang sekali lagi di sini, mungkin ada cerita lain yang menarik. Ummu Salamah radhiyallahu anha, nama dia Hindun. Ingat, Ummu Salamah nama Hindun binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah, Ummul Mukminin. Setelah mati Abu Salamah, tuan-tuan ingatkan bacaan bila mati, ini dalam buku perisai kita ada, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan min. Ya Allah, berilah pahala kepada aku di atas musibah yang menimpa, gantilah aku lebih baik daripada yang ada ni. Ketika itulah Ummu Salamah duk mikir, siapa lebih baik daripada Abu Salamah? Abu Salamah ni sangat baik orangnya, suami dia sudah mati. Tapi dia baca ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tak lama lepas pada tu, bila tamat iddah dia, Abu Bakar pinang dia tak mau. Umar sebut-sebut, dia tak mau. Sehinggalah sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pinang dia
Dia tak boleh tolak Nabi minta. Rupanya ganti aku lebih baik, Rasulullah datang. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Abu Bakar pun hebat dah. Umar hebat, tapi Nabi sendiri yang minta dia. Dia bagi tahu kepada wakil yang mari meminang dia, dia kata akhbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu ke Nabi, aku ni ada 3 isu yang perlu diselesaikan sebelum aku terima pinangan ini. Yang pertama, anni ghaira, saya ni seorang perempuan yang kuat cemburu. Aku tak tahan nanti, kan aku jadi masalah. Sebab Nabi ada isteri ramai dah. Masa tu sudah berapa orang ada isteri Nabi. Jadi kalau aku tambah lagi seorang, aku ni jenis cemburu. Nah, memang ini. Yang kedua, inni musbiyatun, aku ada anak. Anak dia beberapa orang yang ditinggal oleh Abu Salamah, ada anak kecil. Ada anak kecil. Walaysa adu min awliya'i syahidan, wali tak ada. Dia orang Mekah, tak ada wali aku ni. 3 perkara. Bila dapat maklumat ini, Nabi pun balas balik, bagi tahu pada Ummu Salamah, amma qauluki, dia kata dia ada anak, kata Nabi, fa innallaha sayakfiki wasibyanaki, Allah Taala akan cukupkanmu dan anak-anakmu kita pakai jaga, kita didik. Masya-Allah, mulianya anak Abu Salamah dididik oleh Nabi. Alhamdulillah. Wa amma qauluki inni ghaira, yang kata mu cemburu, fasa'adu Allah an yuzhiba ghairatak, aku akan doa, akan minta Allah Ta'ala hilangkan cemburu. Nabi tak bagi tahu sini apa doanya. Kalau Nabi bagi tahu doa hilang cemburu, senang. Tuan-tuan yang nak tambah lagi ni, dah nampak isteri cemburu sangat, kita pergi tiup kat telinga dia, hilang cemburu, baik-baik semua. Masya Allah, tabarakallah. Nabi rahsiakan apa doa itu. Jangan tanya saya pun tak tahu juga. Wa ammal awliya, adapun wali, falaisa ahadun minhum illa sayardabi, mu jangan bimbanglah, wali-walimu yang beriman itu, kalau kata Rasulullah minta, semuanya setuju, jangan takut. Nah, kita kena jadi 3 perkara di sini. Masalah anak tak apalah, pakat jaga. Masalah nak hilang cemburu, ini sukar. Kalau orang perempuan kaki cemburu kuat, hati-hati tuan-tuan. Perang dunia lah jawab dia kalau kahwin lain. Nah, adapun wali, ini kena minta dengan wali. Tazawwajahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyiban musbiyatan, maka Nabi pun kahwinlah dengan dia pada bulan Syawal tahun yang keempat Hijrah. Dia pun tak kurang orangnya, min ajmali an-nisa, di antara wanita yang comel orangnya. Keturunannya mulia. Anak-anak yang ditinggal oleh Abu Salamah, siapa dia? Umar, Salamah tu, Abu Salamah tu, Umar, Salamah dan Zainab. 3 orang anak. Alhamdulillah. Baiklah, bila selesai peminangan, qalat, Ummu Salamah kata, ya Umar. Umar tu budak kecil lagi. Qum fazawwij Rasulullah. Nah, ini dia kata boleh ada anak jadi wali pada mak. Umar, bangun, kahwinkan Rasulullah dengan mak. Alhamdulillah. Umur dia panjang, lebih kurang 90 tahun. Abu Salamah meninggal pada tahun 61 Hijrah dan dikebumikan di Baqi' bersama dengan siapa? Zaujat ummahatil mukminin yang lain. Alhamdulillah. Baiklah. Tamatlah cerita-cerita. Kita balik kepada yang keempat. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 akhir Ramadan. Isteri-isteri Nabi lepas Nabi wafat pakai iktikaf belaka 10 akhir Ramadan. Dan Nabi kita tak iktikaf pada bulan Syawal kecuali sekali. Ingat tak? Peristiwa mula-mula dulu yang Aisyah dengan dengan Zainab pergi pasang tempat nak iktikaf juga, maka Nabi kata buka semua balik. Kita tak payah iktikaf tahun ni. Allahu Akbar. Maka Nabi kita ganti iktikaf dia bila pada bulan Syawal. Patut dia iktikaf akhir Ramadan. Baiklah.
Mula-mula Nabi i'tikaf awal, lepas tu tengah, lepas tu akhir. Akhir sekali, di akhir hayat Nabi, Nabi kata, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Nabi kata apa? Carilah Lailatul Qadar itu 10 akhir Ramadan. Maknanya hak awal, tengah tu tak jadi. Duduk di 10 terakhir. Alhamdulillah, sampai hari ini pun 10 akhir lah kita kena i'tikaf mencari Lailatul Qadri. Jadi Safiyah radhiyallahu anha cerita ni, pergi ziarah Nabi dalam salah satu daripada tahun Nabi kita i'tikaf. Dia pergi ziarah selepas Isyak. Tak pernah sabar nak pergi lepas maghrib. Lepas maghrib sahabat-sahabat duduk ramai situ. Dia pergi malam lah lepas Isyak. Mungkin lepas Nabi kita solat malam. Wallahu a'lam, yang penting ba'dal Isyak. Dan dia telah bercakap-cakap dengan Nabi ba'dal waqt. Mana beberapa ketika lah. Dia kata, bukan kata sa'ah tu dengan makna 1 jam, beberapa ketika. Cakap-cakap, balik. Allahu Akbar. Baiklah. Yang kelima, ketika Safiyah nak balik ke bilik dia, waktu sudah mutaakhir minal lail, masa tu tak ada elektrik, tak ada apa, gelap. Dia pula wahidah. Dia ni tak ada keluarga ni, Safiyah ni, di Madinah tak ada. Keluarga dia di Khaybar ni kena tawan. Lain berbeza dengan Aisyah, dia ada ayah dia, ada adik-beradik, Hafsah ada Sayyidina Umar. Tapi Safiyah, dia tak ada orang, tak ada keluarga. Maka Nabi SAW beri layanan istimewa kepada dia. Nabi kita bangun, nak hantar dia balik ke rumah. Di sinilah kata para ulama mengatakan bahawa kalaulah tuan berkahwin dengan mu'allaf yang baru masuk Islam, yang keluarga dia tidak ada, berilah perhatian, kasih sayang, supaya muslimah ini tidak rasa kesunyian duduk di alam muslimah, di dalam Islam. Dan dia nak balik rumah dia, keluarga dia semuanya bukan Islam, ada kalanya telah diputuskan hubungan. Jadi supaya tidak ini, maka diberi layanan yang baik. Jadi sesuailah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, selain nak jaga keselamatan Safiyah, Nabi juga layan dia balik supaya dia tidak rasa dia ni kesunyian. Masya-Allah, tabarakallah. Ini penting dalam fiqh berinteraksi dengan orang yang baru masuk Islam. Jangan pula marah-marah balik rumah mak awak. Mak awak apa mak awak? Kau bawa lari dia masuk Islam, kau suruh balik rumah mak awak. Apa cerita? Jangan. Yang keenam, bila Nabi nak balik nak pergi hantar Safiyah, tiba-tiba lalu 2 orang dalam gelap malam. Orang Kelantan kata gelibak. Gelibak ni apa gelibak? Maknanya macam nampak orang lalu. Sama-sama dalam gelap, cahaya bulan je ada tu. Bulan pula akhir Ramadan. Kalau bulan tengah, ada bulan purnama, nampak ni bulan gelap. Itu analisa dia lah kan. Mungkin nampak lapu-lapu di celah-celah tingkap rumah orang gitu ya. Jadi bila nak tengok Nabi, 2 orang ni bagi salam, Assalamualaikum. Kemudian mereka terus pergi terus, segera lari. Jadi kata di para pengkaji, kata Ibnu Hajar kata, lam aqif, aku tak jumpa orang yang menamakan 2 orang sahabat ni, tak jumpa dalam kitab hadis, kecuali Ibnul Attar dalam Syarhul Umdah. Dia kata 2 orang tu Usaid bin Hudayr dengan Abbad bin Bishr. Tapi tak ada sanad. Wallahu a'lam. Kita kata 2 orang sahabat lah lebih senang. 2 orang sahabat tu lebih senang. Nak cari nama-nama orang payah. Maka Nabi SAW, bila Nabi tengok 2 orang ni, lalu Nabi kata, ala rislikma, jangan cepat. Innaha Safiyatu binti Huyai. Ini isteri aku ni. Kita pun kalau ada kes apa-apa, kita jalan dengan orang perempuan, bagi tahu awal-awal lagi, ni anak saya ni, ini menantu saya, ini anak saudara, bagi tahu, jangan kata, bawa hak mana pula, muda teh nampak ni keni lutut tu. Sudah. Timbullah masalah. Yang ketujuh, huna yusibus sahabah ini dahsyatun wa ghammun. Bila Nabi sebut demikian, Nabi bagi tahu kepada 2 orang ni, ini isteri aku ni, pasti sahabat tadi
susah hati, takut apa? Takut salah sangka, buruk sangka kepada Nabi. Kan? Buruk sangka kepada Nabi. Maka Nabi kita SAW bagi tahu cepat-cepat pada sahabat kenapa dia tegur. Nabi kata apa? Nabi kata, inna syaitana yajri mini bani Adam majradam. Syaitan ni lalu ikut tubuh manusia ni melalui lorong darah. Jangan main. Jangan gurau-gurau. Aku bimbang takut dia masuk dalam lalusan darah kamu, dia pergi bisik telinga hati kamu. Siapa itu dengan Nabi? Kalau kamu buruk sangka dengan Nabi, dosa besar. Na'udzubillah. Maka Nabi SAW potong terus supaya tidak timbul, tidak dimasuki oleh syaitan lorong untuk nak khianat ataupun nak merusakkan perasaan sahabat Nabi ini. Allahu Akbar. Jangan main. Baiklah. Rasulullah SAW sebagai seorang manusia, tapi dia Nabi, dia ada wahyu. Dia berinteraksi dengan sahabat dia untuk masa depan. Untuk masa depan, kita yang biasa-biasa ni kena hati-hati beberapa perkara yang kita kena ingat. Nabi ajar kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, la tada' nafsaka. Jangan kita letak diri kita di tempat orang boleh tohmah. Ustaz tu duduk di situ. Tempat apa tu? Bukan tempat orang berjudi tu, bukan tempat orang. Sebab itulah ustaz-ustaz nak masuk kedai-kedai kena tengok dulu. Kalau kedai ada arak, keluar kita cepat-cepat. Saja banyak kali kena di airport. Di airport Kuala Lumpur, KLIA, bila kita masuk nak minum sambil tunggu kapal terbang, masuk-masuk tengok tak ada logo halal. Tanya budak pekerja, kenapa tak ada logo halal? Dia kata, tak boleh, cik, sini. Ada arak tu. Ui, ada arak. Na'udzubillah, cuba cepat kita lagi keluar. Pergi cari. Dia, yakin tak akan bagi logo halal kalau sekiranya dalam kedai tu ada jual arak. Jual babi, mana jual makanan yang tidak halal. Ini kita... Jangan duduk tempat yang boleh menimbulkan syak wa sangka. Mana-mana tempat lah. Yang ada perempuan ke, yang ada mana, jangan. La tada' nafsaka. Jangan duduk di tempat yang boleh menimbulkan syak. Sekarang ni kita tengok, kan, ada orang, kita duduk sini tiba-tiba ada orang perempuan masuk nak tanya soalan. Seorang dia dalam bilik Pak Imam. Menimbulkan syak wa sangka ni. Bahaya ni. Kenapa dia masuk sini? Ustaz berjalan dengan perempuan malam-malam. Na'udzubillah. Janganlah. Hati-hati. Yang kedua, Nabi kita SAW ajar kepada sahabat, mu jangan yakin dengan diri kamu sendiri. Syaitan boleh masuk bila-bila je dalam hatimu. Yang ketiga, kita hendaklah menjelaskan isu cepat-cepat. Jelaskan isu cepat. Apa saja orang tohmah kita, laju sikit. Ni macam-macam kita hari ni. Nah, orang tohmah ni, dia panggil apa ni, permainan set ni orang baik-baik tapi senyap-senyap buat benda tak baik ni. Na'udzubillah. Jadi kita kena ingat. Maknanya bila timbul isu, cepatkan bagi penjelasan supaya tidak orang panggil tidak melarat. Orang Kelantan kata tok borak. Tok borak tu dia panggil tidak melarat, dia punya bahaya itu. Jadi di sini kita tahulah Nabi SAW dia Nabi, tapi Nabi nak ajar manhaj ini, rasamal manhaj untuk kita. Supaya jangan sekali-kali kita duduk di tempat mauqi' at-tuham, di tempat orang boleh cop kita, boleh tohmah kita. Jangan main-main. Duduk di tempat-tempat yang berbahaya, jangan. Baiklah. Yang kesembilan, nampaknya Nabi kita SAW keluar daripada tempat iktikaf dia kerana nak pergi hantar isteri dia balik ke rumah. Maka di sini para ulama mengatakan di antara orang yang sedang beriktikaf dibenarkan keluar daripada tempat iktikaf dia kerana keperluan daruri manusiawi. Nak makan, tak ada tempat dalam ni, kita keluar masjid. Tandas sudah pasti tak ada dalam masjid, tandas mana ada. Kalau mungkin tempat wuduk ada tapi tandas tidak ada. Keluar nak muntah kau nak, yang penting takut kotor masjid, keluar darah boleh keluar. Kalau dia nak mandi contohnya, tak mandi iktikaf. Ataupun dia mimpi tengah duduk tidur di masjid, mimpi kena mandi, keluar kerana nak solat jenazah, jangan jauh, mana dalam qaryah tu juga orang mati, pergi. Kecuali jenazah orang bawa ke masjid, alhamdulillah.
Dan dalam laluan dia tu nak pergi tu ada orang sakit, boleh pergi ziarah. Tapi kalau nak pergi ziarah orang sakit khas, tak. Yang ke-10, perkara yang membatalkan i'tikaf, beberapa perkara. Yang pertama, keluar daripada masjid tanpa keperluan yang daruri. Saja-saja nak balik tidur rumah, batal. Yang kedua, na'udzubillah, ar-riddah, murtad. Allah, na'udzubillah. Yang ketiga, perempuan yang i'tikaf mari haid ataupun nifas. Yang keempat, melakukan jima' dengan isteri dia tengah duduk i'tikaf. Jumpa cari tempat dia orang ni. Yang keseterusnya, gila. Yang ke berapa dah tu? 6, as-sukru, mabuk. Maka orang ni batal lah i'tikaf dia. Jadi siapa yang i'tikaf sunat, kalau batal, sunat dia ganti balik. Tapi kalau i'tikaf wajib, i'tikaf nazar dan sebagainya, maka dia kena qada. Tamatlah kita bab i'tikaf. InsyaAllah kita akan sambung dalam hikayat yang seterusnya. Kisah Nabi kita SAW sakit. Gering kata orang. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.